Ada ahli politik tertentu menyatakan dalam hadis kata tidak berjaya kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan. Ahli politik tersebut hujah pada hadis ini mempelantikkan ketua hakim kalangan orang perempuan adalah tidak syar'i. Ulun penjelasan. Ada ke orang cakap itu? Saya tak dengar pun. Ha? Ada? Ada ke orang perempuan? Saya tak tahulah siapa ada kata ke tak, tapi kita ni macam tu lah. Bila mai orang perempuan hak kita sokong, pejahanam apa pun kita tak apa. Kan? Mari hak perempuan yang kita tak sokong, keluarlah hadis ni. Kenapa tak habaq daripada dulu? Negara kalau perempuan duk kuasai, lingkuplah negara tu. Hadis ni pun bukan, hadis ni diriwayatkan oleh Abu Bakrah Nufai' Ibnul Haris. Berlaku perdebatan di kalangan ulama tentang maksud hadis ini. Apabila Abu Bakrah dia diajak untuk dia menyokong Ali, Abu Bakrah ni, ketika Aisyah radhiyallahu anha keluar membantah apa yang berlaku, dan Aisyah mengepalai peperangan, bukan Aisyah nak pergi berperang, mengepalai isu itu, berlakunya peperangan Jamal. Jadi Abu Bakrah Nufai' Ibnul Haris ni, dia hujah, dia kata tak boleh ikut Aisyah tu sebab lan yufliha qaumun wallau amruhum imra'atan. Tak akan berjaya kaum yang melantik wanita menjadi yang walau amru yang menyerahkan urusan mereka pada wanita. Jadi dia kata tak boleh ikut Aisyah pasal Aisyah perempuan. Dia sahabat dah. Tapi Aisyah sahabat. Yang ikut Aisyah ramai. Yang di belakang Aisyah Az-Zubair ibn Al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah. Kebetulan soalan dia ni, kita di Perlis pernah bahas, boleh tak orang perempuan jadi hakim? Sebelum saya nak tanya, tuan-tuan orang perempuan boleh jadi hakim, boleh tak orang perempuan buat keluar fatwa? Ha? Boleh tak orang perempuan buat keluar fatwa? Boleh tak? Aisyah buat keluar fatwa? Ha? Aisyah mengajar? Dia lelaki perempuan? Perempuan. Kawan sahabat saya Dr. Akram Nadwi, dia dihimpunkan ensiklopedia Al-Muhaddisat, muhaddis wanita. Dia di Oxford, dia tulis, dia buat dalam English dan dia buat juga dalam Arab. Banyak jadi. Apa asas ulama di kalangan kitab dulu? Dia kata perempuan tak boleh jadi ketua langsung. Kalau perempuan tak jadi ketua langsung, perempuan tak boleh jadi guru besar. Nanyalah sekolah sebelah kita ni. Ini saya bukan sokong perempuan jadi pemimpin, tapi kadang-kadang salah guna. Ini cerita lain, saya tentu kena dengar. Orang dulu kerajaan Pakistan, saya tengok zaman dulu Pakistan, zaman Maududi, Fatimah Khan, orang hujah bahawasanya dia tu perempuan tak boleh jadi calon. Tidak berjaya satu kaum yang mana pemimpin dia perempuan. Maududi kata, berjayakah satu kaum yang pemimpinnya orang yang zalim dan menyeleweng? Kenapa kau tahu kau baca hadis itu saja? Saya bukan sokong ni, saya nak cerita argument. Antara orang yang argue hal ni, tak setuju dengan benda ni, ialah antaranya Muhammad Al-Ghazali. Dia tak setuju hujah guna hadis ni. Dia kata Britain dengan ratu dia lebih baik daripada negara-negara orang Islam yang lelaki.
Kata dia lah. Kan? Quran sebut tentang Ratu Sabak yang orang Melayu sebut Balqis. Balqis tu tak ada dalam hadis sebut nama Balqis. Ada dalam riwayat Siti Nurhaliza dalam lagu tu. Kemudian dalam dia ambil daripada ni lah, siapa tulis lirik dia saya tak tahulah. Balqis tu tak ada dalam hadis. Tapi Balqis tu perempuan lah. Cerita dia tentang ratu tu ada dalam Al-Quran. Tuan-tuan baca dalam surah An-Naml, apa cerita Nabi Sulaiman dengan tentera dia tentang wanita yang menguasai negeri tersebut. Quran tak kata, tak boleh, bahkan dia punya pandangan lebih baik daripada pandangan menteri-menteri dia yang nak berperang dengan Sulaiman. Dia punya pandangan lebih baik. Dia mengambil langkah berdamai dengan Sulaiman. Kata Muhammad Ghazali, ini menunjukkan Quran tak mencerca wanita memegang jawatan. Dia orang perempuan sonok sikit. Tapi bukanlah saya sokong semua jadi calon. Tapi saya nak cerita, untuk guna hadis ni tak boleh lah nak kata tak kuat lah. Sebahagian kata hadis ni kerana Nabi merujuk kepada konteks. Konteksnya ketika itu ialah apabila Parsi dikuasai oleh wanita, Nabi tak berjaya kaum itu. Konteks itu maksudnya. Apapun kita di Fatwa Perlis bincang bab ni. Ulama dulu kata wanita jadi ketua negara tak boleh. Bukan guna hadis ni, dia guna benda lain. Misalnya ketua negara orang nak kena bincang, nak jumpa dia. Panglima perang orang lelaki sulit. Macam mana nak pergi jumpa lelaki dengan perempuan duk bersembang kan? Argument macam tu lebih sound, lebih logik. Perempuan kadang-kadang tak mampu. Dia sudut-sudut yang lain. Dia argument pentadbiran lebih kuat kalau nak hujah. Daripada kau bawa benda-benda yang seperti ini kadang-kadang kurang kuat. Okey. Kalau tidak tentu Aisyah keluar, sahabat semua tak setuju dah dengan dia. Berikutnya adalah kita di Perlis ni dulu pernah fatwa, boleh tak orang perempuan jadi hakim Mahkamah Syariah? Kita keluarkan fatwa boleh, kalau cukup syarat dia. Apatah lagi zaman lah dia sudah ada, selagi mana dia tak dikuasai oleh emosi wanita. Jadi kalau dia kata hadis ni, saya tak tahu dia merujuk pada siapa, itu bukan argument lah. Sama ada dia tak setuju satu orang tu jadi hakim, itu cerita lain. Tapi itu bukan argument. Bukan argument. Kadang-kadang argument ni hanya time dia tak setuju dengan perempuan tu ya. Kalau time yang dia setuju dengan perempuan tu buat apa pun boleh. Sampai demam kita pun tak apa. Jadi ini bukan argument lah.